Alhamdulillah, selamat datang untuk hari yang kedua untuk kita sambung balik berdaurah berkenaan dengan ilmu mantik, ilmu logik. Kita katakan bahawa sebelum ni kita akan tumpu dalam daurah ni untuk kita perkemas dan juga mengenalkan berkenaan dengan basic perbincangan ilmu mantik ni, basic perbincangan ilmu mantik ni, dan juga kita kata apa, bahawa perkenalkan dulu terma-terma dan juga beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu mantik. Ini penting ni. Sebab apa? Sebab daripada pengenalan term dan juga istilah yang baik, kemudian baru kita boleh jadikan sebagai tapak asas untuk kita nak tambah lagi lah, nak susun keilmuan kita nanti, insya-Allah. Jadi kita dah habis membincangkan semalam berkenaan dengan apa? Mabadi' Asyarah, kan? Mabadi' Asyarah, prinsip-prinsip 10. Dan kemudian kita dah bincangkan berkenaan dengan sebuah sikit ilmu mantik ni, kan? Kita dah habis sebenarnya bab yang pertama, bahagian yang pertama dalam ilmu mantik. Apa dia? Tasawuf. Benda yang tasawuf, iaitu kau nak? Okey. Kita dah habis dah bab apa? At-tasawwur, kan? Iaitu membincangkan berkenaan dengan maklumat-maklumat apa per unit, kan? Yang kita katakan bahawa yang kita mengaji sebelum ni masalah lafaz, kan? Lafaz yang digunakan, lafaz yang tidak digunakan, kan? Al-alfaz musta'malah, alfaz ni, kan? Muhmalah. Kemudian kita bincang sebelum ni apa dia? Yang awal-awal itu mutabaqah, tadamun dengan iltizam. Kesemua tu sebab apa? Nak bawa untuk nak faham kepada kulliyat al-khamsah, kan? Apa maksud kulliyat al-khamsah tu? Benda-benda yang kategori yang kita sebut semalam, kan? Jinsun ada yang kategori biar berbentuk apa? Jinsun ba'id, jinsun qarib, kan? Kita sebut, kan? Dan kemudian kita sebut berkenaan dengan apa lagi? Masalah beza kullu dengan kulli, juz'u dengan juz'i, kan? Dan kemudian kita masuk membicarakan berkenaan dengan ta'rif, definisi. Kita dah bagi beberapa syarat, kan? Ta'rif, kan? Yang kita bagi 3 syarat tu. Muqtarid, munakis, lagi ta'lif ada majaz, kemudian ta'lif ada syak yang membawa makna syak. Kena ingat itu dulu. Yang masalah muqtarid, munakis kita akan bincang nanti, kan? Muqtarid, munakis tu dalam bahasa sebenarnya dalam kata jami' manik. Saya biasa dengar tak jami' manik? Tapi tak apa, kita akan terang nanti itu. Sebab dia masalah dia tu dia termasuk kata satu semaling. Okay, boleh, ini kita akan masuk membicarakan berkenaan dengan apa dia ni? Ini bab apa? Baru tasdiq. Kita nak masuk berkenaan dengan tasdiq pula. Okey, kita kata tasdiq ni, dalam bab tasdiq kita akan melalui beberapa bab, melalui beberapa bab, dan daripada bab tu kita akan jumpa apa? Last sekali fungsi bagi bab tasdiq ni adalah dipanggil sebagai bab al-hujjah, kan? Al-hujjah tu maksudnya bagaimana kita nak berhujjah, kan? Dengan orang lain. Nanti kita akan bahagi hujjah tu, pertama ada hujjah yang mubasyir, yang direct, ada hujjah ghair al-mubasyirah. Kan, ada hujah yang tidak direct punya hujah, kan? Nanti kita akan tengoklah kat sini. Cuma yang dalam ni tak apa, kita baca. Okey, baik. Mutiak muka surat yang pertama. Kita surat apa tu? 18. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala babun fil qadaya wa ahkamuha, kan? Bab pada menyatakan qadaya. Maksud qadaya mufrad bagi bab, ataupun jamak bagi perkataan qadiyah, dan juga hukum hakam dia. Okey. Apa maksud qadiyah? Qadiyah yang saya terangkan semalam adalah apa? Ayat penyata, kan? Ayat penyata. Okey. Kita apa kesinambungan berkenaan dengan bab tasdiq ni? Apa kesinambungan bab tasdiq ni dengan bab yang sebelum kita ngaji? Apa kesinambungannya?
Ha? Apa dia? Tasawur kan perbincangan dalam satu unit. Aha. Kumpulkan semua unit itu, dia akan jadi tasdid. Tasdid. Maksudnya kalau kita nak buat ayat kan, nak buat ayat, kalau kita tak tahu makna perkata tu, ayat kita jadi apa? Maksudnya tak dipahami lah. Kan? Jadi memang dimulakan mula yang pertama tu tasawur tu, kan, untuk kita nak faham tasdid selepas ni. Boleh dah faham? Nampak tu? Alim. Cuma ngantuk lagi ni. Dia tak nampak lagi tu. Okey. Kita akan tengok bab ayat. Babun fil qadaya wa ahkamiha. Bab pada menyatakan qadiyah, kan? Qadaya jamak bagi perkataan qadiyah, iaitu maksudnya ayat penyata. Wa ahkamuha, dan juga hukum hakamnya. Okey. Tamam mahtamala sidqa li zatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Dalam dia kata ni bab qadiyah ini, takrif dia apa dia? Takrif qadiyah tu apa? Definisi qadiyah tu dia kata mahtamala sidqa li zatihi jara. Apa yang kita boleh tentukan pada ayat tersebut benar ataupun salah. Boleh? Benar ataupun salah. Kalau contoh saya kata saya pergi ke kedai, boleh nilai penyataan tu benar ataupun salah tak? Boleh? Kan? Saya punya kamera, boleh apa? Boleh tentukan ayat penyata itu benar atau salah tak? Boleh. Tapi kalau kita kata tadi ayat-ayat perintah, contoh kan, kamu pergi ke sana, kan? Pergi sana, boleh kita nilai betul atau salah tak? Tak boleh. Jadi kena faham itulah. Kita dah terang dah semalam bahawa maksud ayat penyata itu adalah apa? Di sisi orang Arab lah, bukan di sisi Arab lah, di sisi geng-geng ahli mantik. Bahawa ayat penyata itu adalah benda yang boleh dinilai padanya itu benar ataupun salah. Secara mutlaknya. Tanpa apa? Tak payah. Tanpa faktor-faktor luaran. Tak payah pergi. Summal qadaya indahum qismani syartiyatun hamliyatun wasani. Kemudian dia kata qadaya itu, iaitu ayat penyata itu ada dua jenis. Kata tuan pengarah ni, ada dua jenis. Yang pertama dipanggil sebagai hamliyah, qadiyah hamliyah. Yang kedua dipanggil sebagai qadiyah asyartiyah. Saya tulis sikit lah. Dalam qadiyah, qadaya apa dia? Ayat-ayat penyata. Kita akan tengok apa-apa jenis ayat penyata ni. Okey, dia ada berapa jenis? Dua jenis dia bagi. Pertama apa dia? Hamliyah. Satu lagi dengan syartiyah. Senang nak faham hamliyah ni apa? Hamliyah ni maksudnya kita dalam ayat tu dia tak ada menyangkut pautkan ataupun dia bagi istilah ta'liq, gantung. Maksudnya ayat biasa, saya ke kedai kan tadi, ini ayat biasa. Tetapi kalau syartiyah, kita ada menggunakan huruf pergantungan. Kita gantungkan something. Kita buat ayat tu macam berlaku cause and effect. Macam mana? Jika ada perkataan jika selalunya. Saya ke kedai, maka. Ini efek dia. Cause, jika, efek dia apa? Maka. Saya baik. Ada kaitan? Tak apalah. Saya ceritalah kaitan tu. Ada yang kaitan yang kita buat sendiri, ada kaitan daripada sudut akal, dan ada kaitan dari sudut adat. Nanti saya akan cerita. Okay, boleh faham Ni contohnya kalau macam bahasa Melayu kan, kita selalu pakai jikalau, lagi bagi apabila. Apa lagi ya? Selalu kita pakai yang macam ada syarat kan? Ada syarat. Tak kala kan? Apa lagi kita selalu pakai? Ingat yang ayat-ayat yang ada jikalau,
Ataupun apa? Tatkala. Apa lagi ya? Apabila. Bila mana. Kan? Itu dia akan bawa kepada ayat yang berbentuk cause and effect. Dia akan apa? Dia akan ikat antara ayat yang pertama ni dengan ayat yang kedua. Itu dia panggil apa? Sebagai qadiyah syartiyah. Contohlah, boleh faham Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Kata Tom mengarang lagi. Wasani Mari kulliyatun kira. Summa al-qadaya indahum qismani syartiyatun hamliyatun. Qadaya itu lebih kepada dua, hamliyah dengan syartiyah. Kemudian dia kata wasani kulliyatun syakhsiyatun wal awwal. Asani adalah hamliyah. Hamliyah ni terbahagi kepada dua pula. Hamliyah ni terbahagi kepada dua. Hamliyah ni pertama apa dia? Kulliyatun kan? Kulliyatun qadaya kulliyatun syakhsiyatun. Okey. Dia kata kalaulah kita ada ayat penyata yang berbentuk hamliyah kan? Maksudnya yang tidak mempunyai syarat cause and effect tadi. Boleh? Okey, yang apa hamliyah ni? Okey, dia kata pula hamliyah pula, ayat hamliyah ataupun penyata hamliyah ni dia ada kulliyah dan juga syakhsiyah. Macam mana tu kulliyah dengan syakhsiyah tu? Dia tengok macam ni. Kalaulah subjek dia ni benda ni subjek. Kita ada ni, kita buat macam ni lah, kita buat macam ni. Kita buat ayat tu, kita buat macam ni. Kita buat ayat saya ke kedai kan? Ke kedai pula. Saya tidak ke kedai. Boleh? Tak apa. Tulis dulu. Kemudian satu lagi, pelajar ke kedai. Pelajar tidak ke kedai. Ni ayat apa ni? Ayat penyata lah. Boleh? Yang depan ni dipanggil apa? Subjek kan? Yang lepas tu? Predikat. Kan? Okey. Kenapa dia bahagikan kuliah dengan syakhsiyah ni? Dia kata kalaulah subjek itu berbentuk kuli, dipanggil sebagai qadaya kulliyah. Boleh? Kalaulah subjek itu berbentuk syakhsiyah, syakhsiyah ni diri khusus. Boleh? Maka apa? Maka kita panggil qadiyah syakhsiyah. Kalau saya ke kedai, kuli ke syakhsi? Siapa syakhsi? Khusus saya. Kan? Kalau pelajar ke kedai, kuli ke syakhsi? Siapa kuli? Pelajar. Kita boleh tergambar macam-macam kan? Ada tu ahli, ada apa semua. Dia bentuknya universal, kan? Okey. Kalau kita kata tambah satu lagi lah. Saya ke kedai ni, dia panggil ayat apa? Ayat nyabit apa? Ayat apa? Ayat dia panggil sebagai mujab lah. Positifnya ayat. Kalau saya tidak ke kedai ni, tidak ada perkataan tidak. Ayat apa? Ayat nafi. Ayat negatif, kita panggil negatif lah. Senang faham. Okey, boleh ya? Okey, kemudian dia kata kuliah ini terbahagi kepada dua pula. Dua lagi, bagi lagi. Pertama musawwarah. Yang kedua apa dia? Musawwarah dengan muhmalah. Jumpa lagi perkataan muhmalah ni. Muhmalah ni kat mana kita jumpa itu? Isti'mal kan? Ada yang kalimat-kalimat
musta'malah, ada yang muhmalah. Hari ni kita kata hamliyah tu, ayat-ayat hamliyah, ayat-ayat penyata hamliyah ada berbentuk kulliyah, ada berbentuk syakhsiyah. Kita nak tentukan kulliyah ke syakhsiyah, tengok kepada mana subjek dia. Kita dapat faham? Okay, boleh. Kemudian dia kata kulliyah pula terbahagi kepada apa? Musawwarah dengan muhmalah. Musawwarah ni, apa maksud musawwarah? Yang ditentukan bilangan dia. Yang apa ditentukan? Bilangan dia. Macam mana penentuan bilangan tu? Kita ada dua jenis bilangan. Yang pertama, semua. Satu lagi, sebahagian. Ataupun dia cakap, ataupun dia katakan apa? Kulliyah. Kulliyah dengan juz'iyah. Nampak? Okay, sekali lagi saya kata bahawa kulliyah ni maksudnya yang kalau dalam ayat tu kita jumpa subjek dia tu bersifat apa? Kulli, kan? Bersifat apa? Kulli. Maka dia ada terbahagi kepada berapa? Dua pula. Ada yang kulli tu musawwarah, yang ditentukan, ditetapkan padanya kuantiti. Kan? Maksudnya kat depan ayat tu ada semua. Contoh apa perkataan? Semua pelajar. Ada kuantiti tak sini? Ada. Kalau kita kata sebahagian pelajar, ada kuantiti tak? Ada. Dia tentukan sebahagian. Tapi kalau kita apa? Kalau kita buang, kan? Semua dan apa? Semua dan juga sebahagian tu kita kata muhmalah. Boleh faham? Muhmalah ni yang tidak ditentukan kuantiti. Boleh? Tidak ditentukan kuantiti. Jadi yang musawwarah ni terbahagi kepada dua, kulliyah juga, kulliyah dan juga juz'iyah. Kulliyah dan juz'iyah. Kalau kulliyah macam kita guna perkataan apa? Semua, sekalian. Lagi bagi Melayu. Semua, sekalian. Apa Melayu? Seluruh. Seluruh. Tulis. Kalau macam saya lupa. Tarik kan? Guna kata apa? Seluruh, semua, sekalian. Kita jumpa perkataan-perkataan ni dalam ayat tu. Apa lagi? Perjuangan tu dia jangan pula. Itu apa sering? Perjuangan je. Kenapa boleh? Kita pandai ni dulu. Okey. Kita terang basic-basic je, basic-basic. Boleh nampak ni pun penting. Pergi faham ni dulu. Sehari kita nak masuk syakal tak boleh. Apa syakal tu kias. Boleh nampak? Okey, saya bagi contoh dia. Kita baca contoh tiang ni. Okey. Kita kata semua singa berani. Ayat apa tu? Hamliyah. Itu okey, hamliyah. Betul apa? Kulliyah. Musawwarah. Kulliyah. Tapi kita kata betul nampak tu. Tapi kita ringkaskan, kita kata apa? Kulliyah. Kita sebut kulliyah. Maksudnya kita sebut semua kan? Kita sebut penyata tu penyata kulliyah. Qadiyah, kulliyah. Qadiyah apa? Kulliyah. Lebih nampak tu? Okey. Boleh? Nampak? Muhmalah tu kita tak ada ni. Tak ada semua, tak ada sebahagian. Kita cakap macam ni pelajar-pelajar datang. Itu apa dia? Kulliyah ke? Musawwarah ke macam mana? Ada muhmalah. Dia kuliah pada subjek dia. Pada subjek dia. Cuma apa? Ada yang subjek yang ditentukan. Mestinya kita tentukan bilangan dia semua ataupun sebahagian. Ada yang kita tak tentukan. Boleh? Nampak?
Okey, boleh. Okey, ayat akhir tu yang akhir sekali tu, nama dia. Mana? Okey, kalau penyata ni apa? Jawapan dia yang akhir sekali tu lah. Akhir ambil ni. Ambil kuliah ni. Kuliah. Kalau tak ada kiranya, okey, senang ya. Dah dapat flow ni kan? Okey, kita padam semua. Kita padam. Okey, kita padam. Kita buat yang akhir terus. Kalau saya tanya ayat ni, sebut apa? 4 ni ya. Jadi kuliah hamliah ni, qadiyah hamliah ni ada 4 terus, kita ada 4 terus. Senang. 4. Kita sebut musyawarah apa semua tu, nak bagi dapat flow je. Okey. Kita ada 4 terus. Pertama dipanggil sebagai kulliyah. Yang kedua juz'iyah. Tadi apa? Syakhsiyah. Muhmalah. Senang. Kuliah tu yang macam mana? Bukan kuliah ni fakulti bukan. Kuliah tu apa dia? Kuliah maksudnya ada perkataan semua. Kan? Yang juz'iyah macam mana ada perkataan? Sebahagian. Lepas tu syakhsiyah ada apa? Ya, nama orang sebenarnya, nama orang. Saya ataupun Ali, Seman, Leman, teman, kan? Maksudnya apa? Dia khusus. Dia bukan apa? Bukan kuli universal. Kalau ada tambah dan, nama tapi ada tambah dan, tu dikira apa? Itu syakhsiyah. Nama dan syakhsiyah. Dia memang khusus. Boleh Muhmalah apa muhmalah? Muhmalah ni dia tak ada tu. Sebahagian semua tu. Dia kalam dia kuli, subjek, maksudnya subjek dia tu. Subjek dia tu kuli, tapi dia tak tentukan sebahagian ke semua. Contoh macam tadi kita kata apa? Pelajar-pelajar hadir ke kelas. Pelajar-pelajar hadir ke kelas. Yang ni qadiyah apa ni? Muhmalah. Muhmalah ni maksudnya kita tak ada depan ni. Tak ada apa? Tak ada kuantiti. Okey, boleh? Settle? Kalau nama dan syakhsiah juga. Syakhsiah juga. Kalau nama Dan contoh, tambah orang. Ali dan sebahagian pelajar yang lain. Ali dan sebahagian pelajar lain. Kita akan asing tu, asing pula. Kita akan buat asing. Sebab dia apa orang panggil apa? Kita akan bahagikan pada ayat-ayat yang lain. Boleh Muhmalah. Ni settle ni. Okey. Lepas tu setiap daripada kesemua ni, dia akan bahagikan kepada apa? 2 juga. Tapi senang je, 2 ni apa dia? Apa? Bukan. Dia wait. Salibah, mujabah, salibah. Mujabah tu yang positif. Salibah negatif. Mujabah, salibah. Mujabah ni positif. Tak ada huruf nafi. Ayat isbat, dia panggil ayat isbat. Yang salibah ayat negatif. Yang ada perkataan apa? Tidak. Bukan. Boleh nampak? Dapat? Ni semua sini. Semua ada, sini ada, semua ada, sini ada. Boleh dapat faham Salibah. Bukan salbiah tu sifat salbiah yang ni. Boleh sebut salbiah, salibah pula. Sebab nanti orang kata, buat bid'ah ni. Tadi saya kena buat stick to the term. Ni kau tukar. Okey, boleh? Settle? Ustaz yang bawah kuliah tu apa? Mujabah dengan salibah. Maksud mujabah ni positif punya ayat. Ayat positif tu maksudnya tak ada huruf nafi. Tak ada perkataan tidak. Tak ada perkataan bukan. Ayat yang biasa kita buat lah. Kan? Kalau yang salibah ayat yang negatif. Saya tidak suka kan. Pelajar-pelajar tidak datang. Ada perkataan apa? Tidak. Negatif. Boleh? Semua ni pun ada dia. Maksudnya kesemua ada mujabah, salibah, mujabah, salibah, mujabah, salibah, mujabah, salibah. Dah faham Salibah, mujabah, salibah. Okey? Settle? Okey. Kemudian kita padam lagi.
Kesemua ni okey. Nak ukur 5 ni? Cerita dia. Boleh. Dah. Okey, sekali lagi. Okey. Dalam arti kita akan tumpu kepada ni je. Ni dengan ni je. Kuliah dengan juz'iyah je. Yang muhmalah syakhsiyah ni tak kat mana ni? Buat macam ni. Juz'iyah sebenarnya sama pangkat dia dengan kuliah. Boleh faham? Muhmalah sama pangkat dia dengan juz'iyah. Sebahagian. Buat itu Maksudnya, kalau saya cakap contohnya dalam muhmalah ni, pelajar-pelajar datang. Kan? Sebenarnya sama maksud dia dengan sebahagian pelajar telah datang. Maksudnya sebahagian maksudnya. Sebab itulah kalau kadang-kadang kan cikgu datang kan, kita nampak student tak ramai, kita katalah kat cikgu, pelajar-pelajar dah datang. Cikgu tak pasal. Padahal bukan semua kan. Ada orang tak datang. Jadi sebab apa? Sebab apa? Muhmalah ni, perkataan yang tak ada kuantiti ni disamakan dia punya apa? Dengan juz'iyah. Sama kekuatan dia dengan juz'iyah yang bermakna sebahagian. Boleh? Kita tumpu kepada dua ni je. Kita tumpu kepada dua ni, iaitu apa? Kuliah dengan juz'iyah. Ada memang kena perempuan pada yang ni saja. Okey. Jadi kita kata ayat-ayat yang digunakan kesemuanya sebenarnya 8 lah kan. Berdasarkan kuliah mujabah, kuliah salibah. Juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Muhmalah salibah kan. Dan semuanya kena sebenarnya 8. Kan? Tapi kita kata yang digunakan dalam mantik ada berapa je? 4 ni je. Kesemuanya berbalik kepada 4 ni je. Jadi kena buat ni, ingat rumus rumus seksial lah. Kita akan belajar rumus. Apa maksud rumus? Simbol. Simbol dia, kalaulah ayat tu, saya akan bagi contoh. Ayat kuliah mujabah kita simbolkan dalam bahasa Arab macam ni. Kaf mim. Contoh ayat macam mana? Semua pelajar telah hadir. Kan? Ini kuliah apa ni? Sebab apa kuliah mujabah? Ada perkataan apa semua dan juga positif. Kan? Okey, kemudian contohnya kuliah salibah. Kaf sin. Kaf apa? Kuliah sin salibah negatif. Ayat dia macam ni contohnya. Semua pelajar tidak hadir. Ada perkataan ni. Salibnya apa? Negatif. Negatif macam mana? Semua. Kan? Semua pelajar tidak hadir. Okey. Yang seterusnya, simbol seterusnya jim mim. Jim mim ni apa? Juz'iyah mujabah. Sebahagian positif. Kan? Sebahagian yang positif. Macam mana ayat dia? Sebahagian pelajar telah hadir. Kan? Kemudian yang seterusnya apa? Yang rumus seterusnya jim sin. Apa? Sebahagian pelajar tidak hadir. Dapat tak? Kena ingat ini dulu. Semua ni dipanggil sebagai apa? Rumus-rumus. Okey? Dah. Cari dulu, lihat dulu. Dah makan dah? Sarapan dah? Dah pergi kan? Tadi kita berhenti sarapan.
Yang ni rumus-rumus yang selalu lah dipakai dalam kitab-kitab turah lah. Rumus tu simbol ke? Simbol. Aduh, selepas hari. Simbol-simbol. Simbol. Kaf, mim, kaf, sin, jim, mim, jim, sin. Kaf, mim apa dia? Kita kata apa? Nak sebut kulliyah mujabah. Kalau kaf, sin, kulliyah salibah. Kalau jim, juz'iyah mujabah. Kalau jim, sin, juz'iyah salibah. Lim lah. Boleh? Power. Kalau dalam ni pula, hak yang geng-geng orang putih pula, iaitu Immanuel Kant, dia akan buat simbol dia lain. Simbol dia A, ni E, yang ni I, yang ni O. Simbol dia lah. Kalau nak baca-baca buku orang putih, dia akan main benda ni juga. Ingat dia lah, A, E, I, O. Tambahlah kan? Tambahan. Tapi kita nak baca kitab turah pakai ni. Dia pakai kitab ni. Dia pakai rekam. Dia tak ada pakai A pula. A tak ada huruf dalam bahasa Arab. Nah? Okay, settle. Kemudian kita tengok apa lagi kata kamu. Boleh? Okey. Summa al-qadaya indahum qismani. Dah habis kita kan? Syartiyatun, hamliyatun, wasani. Qadaya terbagi pada apa? Juz'i apa? Hamliyah dengan syartiyah. Wasani kulliyatun syakhsiyah. Hamliyah pula terbagi pada dua tadi kan? Kulliyah dengan syakhsiyah. Apa maksud, kenapa dibagikan kepada dua? Berdasarkan subjek dia kan? Subjek dia. Wal awalu, apa dia? Kulliyah itu imma musawwarun wa imma muhmalu. Ada musawwar dengan muhmal. Apa maksud musawwar? Yang ada kuantiti. Muhmal yang tidak ada kuantiti. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura. Sur tu ada dua jenis pula. Kulli dengan juz'i. Settle dah. Wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Jadi ada berapa ada berapa statement? 4 jenis kan? Yang kita bagi 4 tadi kan? Okey, imma bi kulli au bi ba'din au bila syai'in wa laysa ba'du au shibihi jala. Yang kita bagi yang 4 tadi. Pertama apa dia? Kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah, muhmalah. Kan? Dia bagi tadi. Wa kulluha mujabatun wa salibah fa hiya izan ila samani aibah. Jadi dia kata kesemua yang 4 yang kita bahagi itu tadi kan, dia terbahagi kepada apa? Salibah, mujabah. Salibah, mujabah. Salibah, mujabah. Jadi kesemuanya berapa? 8. Tapi yang kita pakai berapa je? 4 je kita pakai. Yang kita sebut ni 4 je kita pakai. Kenapa kita pakai 4 ni saja? Sebab yang syakhsiyah tu masuk dalam mana? Kulliyah. Muhmalah masuk dalam mana? Juz'iyah. Settle. Oh, saya nak faham ni, potong ni. Kenapa bagi macam ni? Tok share tu kan direct kan. Oh, ni. Habis boleh tu, kau nampak tu. Kemudian wal awwalu mawdu'u bil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Okey. Dia kata pula macam ni. Perkataan yang awal ni, bahagian awal ni bahagian kedua kan. Kalau dalam bahasa Arab ni dipanggil sebagai mawdu'. Ini dipanggil sebagai apa? Mawdu'. Ini dipanggil sebagai mahmul. Kalau bahasa Melayu, subjek ni predikat. Boleh ni? Subjek dengan predikat. Tak apalah, settle. Ni istilah dia mawdu' dengan mahmul. Satu saya bagi ni. Kan? Senang tengok. Kemudian mana tadi? Okey. Dah salin dah. Dah kita dah masuk pada syartiyah pula. Dah?
Bagi faham istilah dulu, penting istilah. Istilah ni kita dah nampak dah, buat besar-besar sikit. Azim. Boleh dah Dah sini. Ni Maudhu' dengan Mahmul. Ingat telefon. Telefon. Saya ingat telefon. Zat, Mahmul dalam syarat telefon tak? Oh. Mahmul menjual. Mahmul. Abra tak tahu apa Abra ni. Duduk Mesir 5 tahun dah. Bagi telefon. Telefon. Okay dah. Dah settle dah? Okay, ni kita bagi alu. Kemudian kita dah habis bahagian pertama iaitu apa tadi? Hamliah kan? Ada qadiyah yang kedua apa dipanggil sebagai syartiyah. Syartiyah yang ada apa? Ada apa? Ada perkataan jika, cause and effect tu. Jadi dia kata mana tadi? Wa in 'ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Kalaulah dia kata, maksudnya kalaulah dalam ayat tu ada apa? Pergantungan cause and effect, kan? Kita gantungkan cause kepada effect, effect kepada cause. Kita kaitkan. So maksud ta'liq tu kita kaitkan. Okey, aidan ila syartiyatin muttasilah wa misluha syartiyatun munfasilah. Dia kata ada dua bahagi juga. Pertama syartiyah muttasilah. Satu lagi munfasilah. Muttasilah dengan munfasilah. Macam mana ni muttasilah munfasilah ni? Bukan Mu'tazilah. Oh. Apa kena pula Mu'tazilah ni? Itu kata perjuangan ni pula ni. Allah. Okey. Jadi dia kata, kalau syartiyah muttasilah ni, maka apa? Maka syartiyah muttasilah ni seperti yang kita sebut tadi. Macam mana? Jika apa tadi? Jika ataupun kita kata jika lampu merah, maka apa? Maka apa? Kereta berhenti. Berhenti kan? Okey, ni dia panggil apa ni? Syartiyah muttasilah. Kenapa ada syartiyah? Kerana ada perkataan jika dan juga maka. Cause and effect. Kalau macam bahasa Inggeris punya apa? Conditional. Conditional. Statement. Dia punya apa? Dia punya ayat dia apa? Macam mana? If then kan? Itu dalam bahasa Inggeris. Jadi jika maka, kan? Selalunya macam ni lah. Kan? Jadi kita kata dalam syartiyah muttasilah ni, ayat yang pertama dipanggil sebagai muqaddam ni. Muqaddam. Kata merah lah, kata merah. Sakhirul limah ni. Muqaddam. Yang kedua dipanggil sebagai at-tali. At-tali. Ingat, muqaddam ada tali. Yang tu lah. Kan? Cuba best-best tu ada lagi muqaddam. Kau ikrok lah. Kalau jika tu muqaddam. Bukan yang ni, ayat yang pertama. Lampu merah tu, kereta berhenti, tali. Kalau terbalik boleh tak? Terbalik pun boleh. Kalau tali dia boleh. Tapi tak boleh lah. Tali. Sebab apa? Dia bagi muqaddam tali. Tapi kalau kita ubah ayat, yang di depan tu duduk belakang, di depan apa? Yang belakang tu duduk depan, kan? Dia bagi sebagai muqaddam tali juga. Tapi dia tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab dia pergantungan dia sama kan, kalau kita pusing pun sama kan. Faham tak?
Kereta pusing pun sama. Jika kereta berhenti maka tak sama. Efek bukan efek tadi. Bukan efek, Risau, kan? bukan risau daripada iPhone kan. Macam mana betul tak? Itu kalau berhenti belum merah, orang parking belum merah kan. Betul tak? Itu orang parking berhenti parking merah takkan. Tak mungkin. Kita berhenti apabila merah. Ha? Macam mana ni? Kita berhenti apabila lampu merah. Oh, ayuh. Tak boleh, kita nampak ni dulu, ingat dulu. Okey. Adakah dia terbahagi kepada yang disebutkan oleh Tuan Musallih tadi, kuli kan? Ada kuli, ada juz'i, ada macam tu ke? Memang ada. Cuma Tuan Musallih tak terang. Sebab apa? Level peringkat permulaan memang syartiyah. Syartiyah dia tak akan terang berkenaan dengan kuli ke juz'i. Boleh faham Okey, settle. Kemudian Tuan Musallih kata apa ke? Okey, tak apa. Kita masuk ni dulu. Okey. Kalaulah kita cuba nak kaitkan antara cause dengan efek ni, perkaitan yang kita cuba apa? Cuba ikatkan tu. Ikatkan tu. Tak jumpa kata ni. Ikatkan tu kita namakan sebagai ada 3 jenis ikatan yang kita buat dalam ayat. Pertama dipanggil sebagai jadian. Jadian ni kita buat sendiri. Dalam bahasa Arab dipanggil ja'li. Ikatan yang kita buat sendiri. Ja'li. Yang kedua dipanggil sebagai akli. Akli apa? Akal. Yang ketiga dipanggil sebagai akli. Ja'li dengan adi. Adi apa? Kebiasaan. Okey, kalau lampu merah, kita kaitkan lampu merah tu dengan kereta berhenti. Yang mana satu? Adi ke jadi? Jadian? Ha? Jadi Ha. Adi. Tapi kan dulu betul ke Adi? Cubalah fikir sikit. Tak boleh. Ha. Kalau ja'li ni selalu kita buat sendiri, memang kita buat. Benda tu berlaku. Ini memang kita buat. Lampu syarat mana ada kaitan otak kita, bukan boleh fikir. Bahawa apa? Bahawa ada lampu merah boleh berhenti. Otak kita boleh fikir itu. Ada kesinambungan tak otak kita fikir? Tak ada. Dan juga berdasarkan kita tengok tabiat alam ni, kan? Tabiat alam ni, kita tengok ada kaitan ke ada lampu merah dengan ni. Dengan tak ada, kita memang kita buat sendiri. Okey, kalau saya kata jikalau ada haba maka ada api. Itu apa dia? Adi. Akli ke adi? Kalau ada haba maka ada api. Kebiasaan. Akli ke adi? Ha? Adi lah, mana boleh ni. Kalau kita kata akli, tak boleh Akli maksud dia tak boleh. Tak bisa langsung. Nabi Ibrahim tak terbakar pun. Kan? Tak terbakar, kan? Jadi kita kata benda tu adi, boleh berlaku percanggahan. Tapi kebiasaannya taklah. Tapi kalau akli macam mana? Akli macam mana? Contoh, bagi contoh akli. Kalau tak ada Jika kita kata macam mana kalau contoh? Kalau macam akli, benda berkaitan apa akal? Burung hujan akan tiba. Yang tu adi. Kita kata Kalau negatif ni kan, negatif apa? jika tak ada oksigen maka tak boleh bernafas. Adi ni. Boleh nafas tak? Tak tu kalau kadang alam-alam lain. Apa lagi akli? Selalunya jika macam ni. Jika ada anak maka ada ayah. Ada mak.
Adi ke akal? Okey. Contoh kita kata macam cincin kan. Kalau macam cincin duduk kat ni. Cincin duduk kat tangan kan. Jika jari bergerak, maka cincin juga bergerak. Adi ke akli? Jika cincin di tangan jika jari bergerak, maka cincin juga bergerak. Kalau kita katakan bahawa cincin tu kat tangan, kita kata adi ke akli? Akli mana boleh kita kata? Kan? Tak boleh lah. Kan kita duduk atas kapal, kan? Kita duduk atas kapal. Kapal bergerak, kita tak bergerak ke? Kita bergerak sekali lah dengan dia. Dia kata akli, dia tak boleh pisah. Sebab dia duduk kat situ. Betul tak? Payah ni. Kena bahagikan tu lah. Cause and effect ni kena bahagikan. Sebab memang ni yang kita bagi ni orang Islam je bagi ni. Kalau orang putih dia tak tahu beza kan akli dengan adi ni. Orang putih. Sebab dia kata kalaulah benda tu contohnya api tidak membakar, dia kata nonsense. Nonsense dia kata. Ataupun kita kata tak mungkinlah manusia terbang. Tipu-tipu. Dia tak ada beza antara apa adi dengan akli. Sebab manusia ataupun umat Islam kita kata apa? Kalau terbang apa semua tu dia panggil sebagai apa? Khariqah lil adah. Mencari adat kan. Sebab tu dalam mukjizat kita kata apa? Khariq lil adah, bukan khariq li al-aqli. Bukan mencari akal, tapi pun mencari adat, menafikan adat. Boleh tak? Dah kita fikir saja tambah dulu. Dah settle lah? Settle. Okey, habis. Okay, jadi kita kata syartiyah ada muttasilah dengan munfasilah. Okey, muttasilah tu yang ada perkataan jika, maka, selalunya lah. Kan? Okey. Kemudian yang ayat yang pertama dipanggil sebagai muqaddam, ayat yang kedua dipanggil sebagai tali. Betul? Lagi kita masuk munfasilah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Makan dulu. Makan dulu. Rehat dulu. Lapor ni. Betul berapa? Si. Allah. Makan. Makan dulu. Tidur lagi yang ni. Start bila Khairul? Makan dulu 10 suku kita mula balik. 10 suku. Syartiyatun, hamdiyatun, muwassiyah. Ustaz Sabiran, okey.
Bawah bawah tu pula. Dikir ke tidak dikir? Kami school ya. Bukan nasi tu. Tak perlu baca apa tu. Ha? Dikir. Kenyang tak makan nanti rumah. Oh ya. Munfasilah. Macam tajwid je kan? Apa dia? Tajwid je. Ah, ingat tajwid kan? Ingat tajwid. Munfasilah. Makan tu kan? Saya makan makanan. Oh, juga. Ngantuk lah. Tak makan baru tidur dah. Cak Din ni tak makan? Cak Din? Macam nak makan kot. Makan Cak Din? Kau tak tengok pun. Cuba, apa? Kau ustaz kau mesti dari pak ni. Pak ni je lah. Terang dulu waktu bawa usil lah. Bangun sila dulu. Sama rock nak. Kuliah je dia. Muhammad dulu pun. Rezeki ya. Kuliah. Muji. Asal. Ada terjam pak. Oh ya lah. Tak ada bangga. Tak ada dia tu lah. Tak ada. Had. Tak ada duit. Kalau tajwid tu apa? Yang macam membantu macam ni. Majak eh. Ha? Majak eh. Majak eh? Majak eh. Majak eh mak Ah, maju je. Lupa. Saya select kat Mesir saya tak belajar tajwid je. Tapi tak Quran tu ni boleh lah mula. Oh ya, Mesti nampak. Ni kalau orang buat Nasi tengah ni tak ada order. Ya? Nasi tengah tak ada order. Tengok dia. Tu lah. Tak ada order. Tapi Kita sekarang tengah ni pula makan. tapi sebab ni dah bayar semua ni bayar makan lah. Makan lah bawa balik. jeans. Kadang ni diorang ni pelajar-pelajar ni tak iya makan lah. Dia berjalan juga tu. Jimat-jimat tu diorang. Dia kof ada kof ada orang. Ada kof. Nak makan? Yang lain sebenarnya ustazah. Kita bahasa. Kalau kita ada mutahiyah tu, Ha? kalau kita ada mutahiyah tu, Ha. dia tak ada bayang wajib. Mustahadah. Kita ada mutahiyah. Ka mutahirah kat haid. Dia baik. Oh, dia mutahirah tu haid. Tidak ingat dan kohik Dia kena nyanyi.
cuci, bila setiap kali putih darah, dia apa? Dia kena cuci, dia kena mandi, dia kena sembahyang. Setiap kali Kita ada sekali semayang. sebelum nak sembahyang. Tapi sebenarnya kita tak fatwa mazhab Syafi'i dalam masalah mutahhirah. Mutahhirah kan keras kan, kesian. Sebab puasa dia kena apa? Dia kena ganti. Dia puasa 16. Kan dia kena puasa semua ni, semua Ramadan. Lepas tu dia kena ganti pula 16 ke 15? 16 hari. 16 hari tu kebarakalan tuhur dia. Ayo. Ya, saya masih kami tak fatwa Syafi'i. Jadi dibuatnya. Jadi kata siap pakai sahbu kan. Dia jangan lupa. Ustaz, yang huruf tu apa maksudnya kan? Lam, mim, sa. Oh, Kaf juga kan. kuliah. Oh, Dari mana ni? Kaf tu kuliah, mim mujabah. mujabah. Ha. No. Saja movie pula. Hello, Assalamualaikum. Ya, tak ya. Ha. Anda duduk Bani, ada kelas ni. Balani, ada saya kan? Nabi kan. Betul Ustaz, kalau boleh ada sekali kita buat ijazah dulu. Apa lagi apa? Dalam pukul anda balik dalam pukul apa? Pukul 6 nanti tak ada. Tak ada kan lagi kan? Anda tunjuk Ustaz tadi kalau yang anda ambil daripada ijazah Syekh Fakhrul Hasan tu. India. Saya tunjuk ke sana. Okey. Ada lagi tu. Ustaz lagi dalam kod 6 tu. Ustaz boleh tolong buka pejabat tak? Pejabat. Lagi buka pejabat tu yang kat bawah tu. Boleh kita beri. InsyaAllah. Okey, Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Ini saya beri. Ya. Ya, lu.